kalau kamu duduk satu tempat, tempat tu kena dengan musibah itu, dengan wabak itu. Apa konsepnya? Jangan kamu lari keluar. Kalau kamu dengar di sana ada penyakit merebak antaranya ta'un, jangan masuk. Kalau kena pada tempat kamu, jangan keluar. Inilah PKP. Inilah PKP. A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal mujrimun. Salawatullah wassalamuhu ala sairil anbiya'i wal mursalin والصديقين والشهداء والصالحين والمجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين أما بعد. اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى وارزقنا طاعتك ما أبقيتنا. Wahai Allah, perelokkan hati kami, cabutkan keaiban dari diri kami, dorongkan kami ya Allah pada jalan-jalan kebaikan, hiaskan hati kami dengan ketakwaan, himpunkan bagi kami dengan kebaikan dunia dan akhirat, rezekikan kepada kami ya Allah ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi saya kasihi Puan Hajah pimpinan majlis pada pagi ini, seluruh panitia, ahli tangkuasa kuliah Duha Masjid Al-Falah USJ, seluruh muslimin dan muslimat, tuan-tuan haji, puan-puan hajat, tuan-tuan puan-puan, hadirin dan hadirat, sahabat dan sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya syukur kita dihimpunkan pada waktu yang penuh keberkatan ini pada hari Jumaat, iaitu yang dipanggil Sayyidul Ayyam, hari yang dipanggil penghulu kepada sekalian hari, yang mana hari ini cukup penting di mana Allah menciptakan Adam, Allah turunkan Adam ke bumi, Allah terima taubat Adam. Hari Jumaat ini juga berlakunya tiupan sangkakala, iaitu kiamat. Hari yang menjadi hari keutamaan sehingga dimasukkan, digazetkan dalam Al-Quran. Dari 114 surah terdapat satu surah dengan nama Yaum Surah Al-Jum'ah. Dan hari Jumaat ini juga merupakan hari yang cukup penting untuk kita bermuhasabah. Jadi sempena dengan hari Jumaat dan kita pun baru saja memulakan kuliah dengan ujian daripada Allah. Kita nak buat muhasabah, iaitu kita nak buat muhasabah Jumaat. Kita panggil MJ. Dan muhasabah Jumaat ini saya nak relatekan dengan permulaan kita kena PKP, iaitu yang kita panggil perintah kawalan pergerakan, yang mana ia merupakan perkara yang menjadi satu perkara yang mungkin kita rasa benda yang baru, tapi ia satu perkara yang cukup menarik bila kita merujuk kepada siri-siri Al-Quran. Dan saya akan mengambil beberapa poin sejak mula PKP, kemudian Ramadan, kemudian Syawal. Kita berjumpa hari ini dengan poin-poin yang kita nak bawa dalam kehidupan kita sebagai satu muhasabah. Boleh deh? Macam tak boleh je. Boleh. Sebenarnya saya ambil semangat juga. saya tak sihat. Baru nak sihat. Semalam pergi jumpa Dr. Ghazali. Saya kata, doktor bagi dadah sikit. Dia pun faham kan. Dia pun terbiasalah, dia akan bagi. Saya kata, doktor yang power sikit, cucuk, sebab kaki belah kiri ni gaut. Kemudian saya rasa nak demam tak demam, bawa balik Kelantan dengan Ustaz Dasuki. Ustaz Dasuki tak tahu dia dah balik belum, sebab zaujah dia, mak mentua dia sakit. Jadi saya ke Kelantan sebab tengok di Pasir Mas ada sahabat nak wakafkan tanah 5 ekar. Kita insya-Allah kalau tak ada arah melintang, kita nak buat pondok orang-orang dewasa. Kita nak buat pondok, kita nak buat rautah geng ustaz. Pertubuhan pendukung dan pencinta ulama, so-called geng ustaz. Kita nak buat pondok
Kemudian kita nak letak situ ustaz-ustaz mengajar, kita nak hidupkan budaya ilmu di situ agar tempat itu meriah dengan ilmu. Kemudian kami ini ustaz-ustaz KL, kita akan turun sebulan sekali, kita buat forum ke, kita buat apa, kembara ilmu ke. Yang tu insya-Allah kita susun kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 ekar dekat tengah-tengah bandar Pasir Mas tu lebih kurang 1 juta lebih harga tanah tu. Jadi saya kata pada yang kita kenal kat Facebook lah, dia tengok kan, dia kata ustaz nak jumpa ustaz. Lepas tu kan, tak apalah, bolehlah kita bincang. Jadi alhamdulillah saya kata bincang-bincang keluarga, kalau setuju kita teruskan. Sebab usaha ni bukan sedikit, dia punya modal dia besar, tetapi kalau ada keputusan kita teruskan insya-Allah. Kita sama-sama bangunkan agama Allah, kurang-kurang kita mati ada benda kita tinggalkan. Biar hidup ini dia bermanfaat untuk diri dan orang, dan khususnya untuk agama Allah. Jadi insya-Allah, jadi bila kita lihat pada hari ini apa yang saya nak kaitkan, perkara ini merupakan perkara yang dia ada hubung kait dengan hukum. Sebab tu bila Hajah tadi, pimpinan majlis tadi beritahu tentang SOP ini perkara yang merupakan hukum. Dan di dalam kehidupan kita ni sentiasa ada hukum. Beritahu saya satu perbuatan manusia yang tak ada hukum, beritahu saya. Tidur, bari macam kayu balak kan, ada hukum. Saja saya tidur harus. Tidur nak bangun malam, qailulah sunat, dapat pahala dia ikut sunnah Nabi. Tak tidur sepanjang malam, mata cengkung ke dalam macam hantu Kak Limah balik Kuala Kangsar, tidur jadi wajib. Tidur jadi wajib. Dalam keadaan tak tidur menjadi haram. Tidur lama tak bangun seminggu penuh air basi, tidur jadi haram. Beritahu saya satu perbuatan manusia tak ada hukum. Semua ada hukum. Yang kita terlibat dengan SOP ni, dia mari dengan hukum. Sebab tu yang kita kata pandemik. Nabi dah sebut lama dah, tetapi bukan namanya pandemik. Dalam sepotong hadis yang sahih daripada diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata apa? Iza sami'tum bi'ardin, bila kamu dengar di satu tempat itu ada berlakunya apa? Gejala ta'un. Maknanya Nabi kata fala tuqaddimu alaihi, jangan kamu masuk. Jangan kamu masuk. Dalam riwayat yang lain fala tadkhuluha, jangan kamu masuk. Dalam hadis ini sebut fala tuqaddimu alaihi, jangan kamu masuk. Antaranya ta'un. Yang dikatakan pandemik itu konsepnya penyakit yang merebak dalam kadar yang skalanya besar. Itu pandemik lah. Nabi tak kata pandemik, tetapi konsepnya pandemik. Dan konsepnya Nabi kata jangan masuk. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Dan kalau kamu duduk satu tempat, tempat tu kena dengan musibah itu, dengan wabak itu. Apa konsepnya? Jangan kamu lari keluar. Kalau kamu dengar di sana ada penyakit merebak antaranya ta'un, jangan masuk. Kalau kena pada tempat kamu, jangan keluar. Inilah PKP. Inilah PKP. Sebab itu dia mari dengan hukum. Dan sebab itu kaedah hari ini, dalam dunia hari ini, yang paling teruk ialah US. Jumlah yang positif 3,219,999 orang. Dan jumlah kematian 135,912 orang di US sahaja. Kalau 135,912 orang, kalau kita nilaikan kematian di USJ tidak ada orang yang bangun, mandi, kafan, solatkan jenazah. Imam, Ustaz, Bilal pakat mati belaka. Kita yang tenang-tenang pagi ni, jangan tenang sangat boleh. Sebab kita masih PKP, cuma ditambah hujung P. Dipanggil Perintah Kawalan Pergerakan P, pemulihan. Kita belum pulih. Sebab tu dia ada PKP, dia ada PKPD, PKPB, PKPP. Maknanya, kalau sekiranya wabak ini semakin teruk, kemungkinan darurat balik. Sebab itu jangan kita tenang sangat. Jangan kita rasa diri kita ini bebas daripada musibah Tuhan. Dan Allah letakkan kita hari ini, alhamdulillah, Malaysia duduk dalam ranking, dalam senarai dia 75, tempat ke 75. Yang mana kita agak lebih baik. Mungkin di sana ada orang yang menghafaz Al-Quran. Mungkin di sana ada orang yang bangun malam. Mungkin di sana ada orang yang bersedekah. Mungkin di sana ada para alim ulama.
Mungkin di sana ada orang-orang soleh yang doanya mustajab. Maknanya doanya mustajab. Sebab itu antara yang boleh menolak musibah, doa. Sebab tu doa itu mesti tajam. Bila dia tajam, dia boleh menghiris, dia boleh memotong. Antara sebab doa kita tidak mustajab, doa kita tumpul. Bila dia tumpul, dia tak membekas. Sebab pisau bila dia tumpul, dia tidak boleh menghiris, tidak boleh melukakan. Kalau dia tajam, subhanallah, dia sangat tajam dan dia boleh mencederakan, bahkan boleh membunuh. Dan terkadang wabak nak turun, musibah. Lalu dia berdoa. Dengan sebab tajamnya doa, Allah hantar musibah tempat lain. Yang kedua, musibah nak turun, dia berdoa. Kerana doanya itu tidak berapa tajam, turun juga musibah. Tetapi yang berlaku pada hari ini di Malaysia, kematian setakat ini hampir 4 bulan, hanya 122 orang. Dalam keadaan apa? Pilihan Allah. Sebab itu yang meninggal pun baik. Ada yang kata, Ustaz, yang meninggal itu orang yang pergi masjid, jemaah tabligh, Ustaz, kami ni yang LGBT tak kena pun. Jangan. Antara yang mati syahid akhirat al-mat'un, orang yang kena wabak ta'un. Konsep dia sama dengan coronavirus. Sedap pula nama, corona namanya. Nak sebutnya apa? Cuba perhatikan orang yang meninggal sebab corona. Dalam tempoh PKP ini banyak kematian, antaranya sebab corona. Anak dia telefon saya, Ustaz, ayah saya nazak. Ayah saya nazak di HKL sebab COVID-19. Anak yang soleh ini berkata, Ustaz, macam mana saya? Dia suruh saya talqin. Baru-baru ni saya dapat talqin di dalam tempoh PKP. Saya talqin atas kubur. Dalam keadaan SOP-nya kita jaga, tetapi subhanallah, dia ada anak yang soleh. Ketika nak mandikan jenazah ayah dia, saya kata pada anak-anak dia, kumpulkan anak dia, subhanallah. Rezeki dia, anak dia mandikan. Kita tengok. Lepas tu anak dia kafankan. Kita tengok. Kemudian solat tu, Ustaz pergi depan. Saya kata, minta tolong anak ke depan dulu boleh. Pujuk anak dia elok-elok, dia anak dia jadi imam kat depan. Doa Ustaz, tak apa, saya doa kat belakang. Sebab kalau kita tak nak jadi imam nanti, ayah ini akan dikebumikan sat lagi. Dan ketika itu tiada peluang bagi kita untuk mendirikan solat jenazah untuk ayah yang kita kasih. Lalu dia diri depan, anak dia jadi imam. Dan bila masuk dalam liang lahat, saya tengok 3 orang anak dia masuk dalam lubang dalam liang lahat. Pegang ayah dengan kasih sayang, letak dalam liang lahat. Dimasukkan, ayah dia ditimbus dalam keadaan itu ayah dia. Sebab tu Nabi kata, al-mayyitu ya'rifu man yahmiluhu wa man yaghsiluhu wa man yudallihi ila fi qabrihi. Mayat itu dia tahu siapa yang angkat dia, siapa yang mandikan dia, siapa yang letak dalam liang lahat. Sebab itu rezeki bagi orang-orang yang baik itu anak menyelesaikan dia sampai dalam liang lahat. Ini rezeki, subhanallah. Sebab itu bila anak ni baik, dia concern. Dia sangat concern. Ayah dia sedang sakit dan dia kata, Ustaz, kalau ayah meninggal macam mana? Saya kata, SOP dia macam mana? KKM yang menguruskan. Sebab itu bila COVID-19, anak tak boleh pegang, anak tak boleh mandi, anak tak boleh kafan. Semua diuruskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dia ada scout dia, dia ada dia punya group dia, dia ada special task dia. Dimandikan dalam keadaan dia ditayamumkan, dibungkus dengan kain dia kan, kain dia yang tersendiri, ditayamumkan, masuk peti dia dengan SOP prosedur center, dengan sanitizing dia dalam keadaan yang cukup. Kemudian disolatkan dengan jumlah yang tertentu oleh orang dengan cukup syarat untuk solat. Kalau kita perhatikan, tidak ada solat, tidak ada tayamum, sebiji macam mati syahid. Orang mati syahid ini dibungkus dan ditanam saja. Tengok Allah memuliakan orang yang baik, orang yang keluar sembahyang, pergi jemaah tabligh. Orang ini Allah pilih daripada jumlah hampir 36 juta rakyat Malaysia. Sebab itu dia pilihan. Sebab itu kadang-kadang bila mana dia turun balak itu, dia kena tepi-tepi. Kita keluar rumah sebab kita berzikir, kita berdoa, aksiden kaki patah, sepatutnya kita mati. Doa kita itu menyebabkan dia kena sikit. Jadi Allah bagi kita sikit-sikit sebab kekuatan doa. Lalu dalam keadaan ini kita mengambil ayat untuk kita muhasabah pada pagi ini, bahawa di sana kita pernah melihat contoh sejarah
yang berlaku dahulu sebenarnya lebih teruk daripada COVID-19. Kerana apa sahabat-sahabat, saya membawa sejarah sedikit, kita masuk pada pembincangan kita, kemudian kita pergi kepada beberapa poin, kita rujuk pada Quran dan hadis, boleh deh? Apa yang tercapai pada pagi ini insya-Allah. InsyaAllah boleh deh? Alhamdulillah. Ini orang terpilih ni. Sebab tu bila tutup masjid, semua nak pergi masjid. Kenapa? Bila buka masjid, tak mari masjid juga. Sebab itu dia proses penapisan. Sebab tu bila turun ujian Tuhan, dia ada dua golongan akan terbentuk, terhasil. Pertama yang semakin taat, kedua yang semakin jahat. Allah sebut dalam Al-Quran, surah namanya Suratul An'am, Suratul An'am ayat 43. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Alangkah baiknya, kata Allah, sekiranya turunnya naas, wabak, ujian, musibah dari Allah, kalau turun ini, mereka sifat dia tadarra'u. Orang yang beriman, dia akan taat pada Allah sebelum lagi diuji. Sebab dia kenal Tuhan, dia kenal diri dia. Dia hamba, dia kenal Allah, Allah Tuhannya, lalu dia konsisten sebagai hamba kepada Allah. Adapun golongan kedua, bila ditegur baru dia ingat balik. Dulu kita jauh, nanti kita akan masuk dalam perbincangan. Sebab Allah datang tu tanda kasih, dia ingatkan kita, dia tegur sikit-sikit, kita balik rujuk pada dia. Yang ketiga, golongan yang semakin jauh daripada Allah. Dia jadi apa? Waqasat qulubuhum. Mari apa pun, dia tak akan berubah. Ada orang diuji, dia berubah. Diuji, tak berubah. Ada orang sampai tahap nak mati, dia tak berubah. Saya ustaz, saya jahat. Dia cabar Tuhan, tak kena apa-apa pun. Jangan sebut tak kena apa-apa. Tak kena apa-apa tu sebenarnya apa-apa. Maksud saya macam ni. Bukan maksud bila Allah laknat kita, kita bertukar jadi batu macam si tangga. Bukan kita terus dipandang peti, tidak. Maksudnya, orang yang dilaknat Allah itu, dia tak tahu dia sedang dilaknat. Itu laknat. Dia tak tahu dia duduk dalam kemurkaan. Dia tak boleh nak patah balik. Sebab tu subuh hari ni Pak Imam baca surah As-Sajadah. Orang paling zalim siapa? Orang yang paling zalim, kata Allah, waman azlamu mimman dzukira bi ayatihi thumma a'rada anha. Siapa yang paling zalim, kata Allah, dalam hari Jumaat surah As-Sajadah disunatkan baca oleh tok-tok imam di mana-mana saja, iaitu orang paling zalim, kata Allah, orang yang dah diberikan peringatan kemudian berpaling dari peringatan. Tak ada apa-apa pun. Patut aku yang kena. Tak ada apa-apa pun. Aku buat masalah dekat Kaabah, tak ada apa pun. Aku main-main dalam masjid, masuk tempat perempuan, tak ada apa-apa pun. Jangan kita kata tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa itu apa-apa itu. Maksudnya dia ni dalam proses hatinya waqasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitan, dan syaitan dia menghiaskan orang yang jahat. Dia nampak perbuatan jahat dia baik. Dia nampak perbuatan maksiat dia baik. Sehingga hati dia hitam legam, dalam keadaan Allah pernah tunjukkan kepada Fir'aun. Sikit demi sedikit Allah bagi pada Fir'aun. Allah bagi dekat Mesir, Allah uji macam-macam. Dia serang belalang, habis gandum. Dia serang dengan katak, dafadi', penuh katak Mesir, ong, sampai tak ada ong. Allah uji dengan pelbagai ujian. Supaya dia balik. Sehingga dia mengejar Nabi Musa. Sebab itu Firaun marah dengan Nabi Musa. Nabi Musa ni bukan saja membawa tauhid, mengesahkan Allah, tetapi Nabi Musa kerja dia ambil Bani Israel di Mesir, bawa keluar, pergi balik ke Palestin, the promised land. Iaitu tanah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila mana Nabi Yaqub, bila mana Nabi Yusuf daripada Palestin dibawa oleh kafilah pergi ke Mesir, dijual, akhirnya pendek cerita menjadi menteri keuangan. Nabi Yusuf menjemput adik-beradik dia pergi ke Mesir. Jadi adik-beradik beranak, ini membentuk Bani Israel di Mesir. Kerja je nak bawa balik Bani Israel balik ke Palestin. Jadi Bani Israel ialah apa dia? Dia ialah orang suruhan pada Fir'aun berketurunan Qibti. Jadi kerja dia menjadi buruh paksa di Mesir.
Bila dibawa keluar Bani Israel, siapa nak kejar? Jadi dia kejar, kata ulama bahawa Firaun kejar Nabi Musa, tenteranya 2 juta orang. Sampai ke Laut Merah, Nabi Musa dah sampai tengah. Sahabat-sahabat boleh faham tak cerita dia? Cerita dia iaitu laut itu terbelah, terkuak. Bawah itu orang berjalan. Laut Merah ni bukan Sungai Gombak, faham dah? Laut itu dasarnya orang jalan, kiri kanannya air terkuak. Bila sampai di situ Firaun, dia mula bercakap, ini bukan kerja manusia. Hati dia sudah bergoyang. Nabi Musa sudah sampai ke tengah. Tapi hasad jahatnya nak membunuh Nabi Musa dan Bani Israel, dia padamkan hasrat dia untuk beriman kepada Allah. Dia punya kuda dia pun berhenti, tak nak berjalan. Kuda dia kata, kalau masuk bukan dengan Firaun, dengan aku jalan. Nak sebutnya, ketika itu syaitan datang. Syaitan memberikan godaan supaya Firaun bergerak. Sampai ke tengah, Nabi Musa sudah sampai ke seberang. Laut terkatup, sahabat-sahabat. Begitulah keadaan Allah tunjukkan dalam surah Yunus ayat 90. Wajawazna bi bani Israila bahra. Fa'atba'ahum Fir'aunu wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahu al-gharaq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Hujung ayat ini Fir'aun sebut, aku ini terdiri dari orang yang menyerah. Apabila Allah selamatkan Bani Israel dengan Nabi Musa, dan ketika itu bila sampai di sana, Fir'aun dia kejar dengan tenteranya baghyan wa adwan, dengan penuh bongkar, bura, dalam keadaan dia penuh dendam, geram, wa'adwan, permusuhan, nak membunuh Nabi Musa dan Bani Israel, sehingga dia diuji oleh Allah. Laut tertutup, dalam keadaan dia nak lemas. Ketika itu dia mula menyebut, amantu annahu la ilaha illalladhi amanat banu Israel. Aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Ketika itu, bila mari ujian Allah, maksudnya ketika itu pintu taubat tertutup bila nyawa sampai di sini. Sebab itu bila kita nak mati, pintu rezeki tertutup. Orang kalau nak meninggal, dia nak meninggal sangat, tinggal beberapa saat, cuba ambil air, jangan bagi dia minum dengan straw. Air kotak dia boleh minum, serun, lama lagi mati. Kalau bagi sudu dia boleh minum, lama lagi. Tetapi kalau kita ambil air, kita titis di bibirnya, dia tak boleh telan macam ni. InsyaAllah dia tak panjang umur. Kita bukan Tuhan. Tetapi bila pintu rezeki tertutup, air pun tak boleh masuk, InsyaAllah nyawa dia tak panjang. Sebab itu orang yang baik matinya, dia nak meninggal saat lagi, dia minta macam-macam. Dan boleh makan. Dia minta kadang-kadang bulan Sya'ban meninggalnya. Ada orang meninggal bulan Sya'ban, dia kata, Ustaz, nak makan anggur hitam. Dia punya demand tu lain macam. Anggur hitam tu. Seedless saya Ustaz, tak ada biji. Order. Tamar ajwa. Dia tak tamar biasa ajwa. Bulan Sya'ban ni orang mula nak jual tamar. InsyaAllah the whole year kita Malaysia ni ada tamar. Dia minta tamar Nabi tu. Kemudian dia kata nak air soya. Tiga-tiga ni saya dapat beri dan dia makan. Kemudian tak lama, setengah jam dia meninggal. Orang yang baik ini bukan saja memang namanya makan kat mulut, dia boleh mengucap, dia tenang, dia boleh dapat apa yang Allah berikan, ketenangan. Kadang-kadang doktor pun confused. Dah meninggal ke belum? Meninggalkan belum? Dia tidak beralun, dia tidak ada nazak yang panjang. Dalam keadaan tenang setenang air di kali. Ini rezekinya. Dalam keadaan ini, Fir'aun mula mencari Tuhan. Ini poin saya yang pertama, kita nak buat muhasabah. Dalam keadaan Allah datangkan bermulanya 18 hari bulan Mac, PKP itu namanya muhasabah yang pertama, iaitu Allah nak memperkukuhkan konsep hidup bertuhan. Yang pertama, Allah nak memperkukuhkan konsep hidup bertuhan. Dulu kamu jauh dari Allah, aku datangkan satu kuman, virus halus, nama dia corona, supaya kamu ingat aku. Dulu kamu jauh supaya kamu ingat aku. Bagi yang beringatlah. Sebab ada orang dia belum ditegur, dia dah kenal Allah. Ada orang ditegur, dia ingat Allah. Ada orang tunggu mati macam Fir'aun tengah laut baru nak ingat Allah.
Maksudnya, jangan sampai nanti kita bila masuk ke alam barzah, baru kita teringat, oh yang ni ustaz pernah cakap dulu, tapi aku tak ikut. Faham? Sebab itu Allah tunjukkan cerita dekat dunia dulu. Dulu kita hanya membaca bahawa di London pada tahun 1665, 20% penduduk London mati dengan satu wabak namanya Black Death, kematian hitam, maut hitam. Yang kedua pernah berlaku pada tahun 1918, 1919. Setahun, kita 4 bulan baru kita dah ada pemulihan. Yang ni setahun, membunuh 50 juta penduduk dunia. Nama dia flu Spanyol, Spain. Ketiga kita jumpa dalam sejarah flu Asia 1957, 1.1 juta kematian mengakibatkan penduduk dunia. Pada tahun 2009 flu babi, flu khinzir membunuh 575,400 nyawa pada tahun 2009. Kemudian berlaku flu Hong Kong 1968, 1 juta penduduk dunia juga mati. Yang kita tengok ini siri-siri ulangan daripada contoh yang Tuhan bagi. Aku bagi dulu, kau tak faham, aku tunjukkan bukti, mari 2009 hujung, dia sambung 2020, namanya direngkaskan coronavirus COVID, tahunnya 2019, COVID-19. Sebab itu Allah ulangkan benda ini untuk kita dekat dengan dia. Jadi bila mari benda ini, Allah sebut surah Az-Zariyat ayat 56, Az-Zariyat, ini konsep hidup bertuhan. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku, kata Allah. Maknanya maksud ayat ini illa liya'buduni. Kalau kita terjemah harfiah secara literally-nya, seolah-olah tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri padaku. Kita bila baca dia punya terjemah bahasa Melayu, seolah-olah Allah ambil manfaat dari keimanan kita. Salah. Lam dekat sini dipanggil lam ta'lil, liya'buduni. Maksudnya, manusia itu fitrahnya dia perlukan Tuhan untuk hidup. Dia tak boleh hidup tanpa Tuhan. Sebab itu hari ini, kalau kita rasa kita nilai kehidupan kita ini maju atau tidak, gembira, bahagia, sengsara kerana kemajuan kebendaannya, saya nak tanya sahabat-sahabat, boleh tanya? Ini program apa? Ustaz tanya, Ustaz jawab. Maknanya, kenapa kes suicide, bunuh diri? Kenapa kes bunuh diri banyak berlaku di negara-negara maju? Pernah terfikir tak? Kenapa negara Scandinavian, Norway, Sweden, Denmark, Jepun, negara yang banyak mengaku ateis, God is dead, mereka tak percaya the existence of God, kepada kewujudan Tuhan. Sebab orang yang menafikan Tuhan itu wujud, orang yang jiwanya sakit. Sebab itu bila kamu tanya kepada mereka siapa cipta langit dan bumi, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah, suratul Luqman. Kalau kamu tanya pada mereka siapa yang ciptakan langit dan bumi, nescaya mereka akan kata Allah. Maksud kata ulama, mereka kata Allah ada dua version. Maksudnya bila kamu tanya siapa cipta, mereka kata Tuhan. Maksud Tuhan itu tak kiralah Tuhan itu mereka sandarkan pada Islam Allah ataupun kepada agama mereka. Kenapa tuan-tuan? Sebab orang yang ambil agama ini, orang yang dia nak menenangkan hati walaupun agama dia tidak betul. Sebab tu perkataan religion dari perkataan Sanskrit religie atau religio, di unseen world. Ada benda yang kita tak dapat jawab dalam kehidupan kita. And kita nak anak dapat 10A, dapat 8A, 2B. Siapa boleh jawab? Dapat 8A, 2B, marah dia. Ustaz, saya nak tanya sikit. Kena macamnya lah. Cara jawab saya jawab, tak ada jawab, puan jawab. Dia kata, Ustaz, anak saya trial 10A. Kenapa bila result keluar 8A 2B? Kenapa Ustaz? Kenapa Ustaz? Aku dimarahnya. Saya pun confused. Saya anak dia ke? Saya ni siapa? Yang dia marah 2B tu 8. Tak terima kasih. Yang orang anak dapat 8D, tenang je. Tengok, cara ketenangan berbeza. Kawan saya, anak dia UPSR, kemudian result keluar tak ada A. Kawan saya lecturer, sama-sama office masa kat UniKL dulu. So dia kata,
Macam Rizal anak saya berbual sembang. Tak ada Ustaz, saya pergi ambil Rizal lewat, dah habis Ustaz. Allah hebat dia. Lecturer ni. Saya Ustaz, saya tak kisah Ustaz. Dia A ke tak A ke? Saya tenang dengan anak saya ni Ustaz. Solat tak payah suruh, Quran Ustaz tak payah suruh. Dia tahu bila nak baca Quran lepas subuh. Dia banyak hafal ayat surah-surah panjang. Saya pun tak hafal Ustaz. Kalau saya mati Ustaz, dia boleh baca Yasin tu, bagi saya dah kemas dah Ustaz. Tengok cara dia memikir berlapis-lapis. Sebab tu jangan fikir silapis. Fikir kena berlapis-lapis. Walaupun kita kadang-kadang makan kek lapis, kita kena faham berlapis-lapis. Sebab kenaan ni kita kena faham 2 lapis. Subhanallah. Allah bagi dia. Subhanallah. Nak sebutnya sahabat-sahabat, kita tak nak mak kita meninggal. Kita tak nak sakit. Certainty, uncertainty, like, dislike ni, siapa boleh jawab? Tak boleh jawab. Bila orang tak boleh jawab, dia kembali kepada Tuhan. Dia boleh jawab. Tuhan dia kata begini. Hatta orang yang duduk dalam hutan, animisma, dia sembah dewa, sembah busut, kaki bengkak. Kenapa? Dewa marah semalam kencing kat busut. Dia ada jawapan. Bagi orang yang tak ada jawapan, dia nak jawab apa? Akhirnya bunuh diri lah. Siapa nak mengisi ni? Kalau kita Islam, balik kepada Allah. Ada qada dan qadar Allah. Rukun iman yang ke-6. Menyebabkan hati kita itu kita dapat jernihkan dengan agama Allah. Sebab itu dia jadi tenang. Sebab itu bila berlaku apa ujian pun tenang. Contoh kenapa kita tak tenang hari ini dengan ujian Tuhan? Sebab kita menganggap dia benda negatif. Betul tak? Contoh saya ambil mudah-mudah saja. Kita keluar-keluar, kasut kita hilang. Tadi kaki ayam balik, pergi kaki orang balik kaki ayam. Kita nak kata apa? Balik-balik. Kemudian kita keluar, orang belanja kita makan. Benda yang baik, positif. Ketika kita dapat satu benda yang baik, kan? Sifat Allah sempurna tak? Sempurna. Ketika Allah uji kita satu perkara, sifat dia sempurna tak? Sempurna. Bagaimana mungkin Allah yang bersifat dengan sifat yang sempurna, natijah ke muncak dia tidak sempurna? Mustahil. Lalu kalau kita memahami benda ini, kita jadi tenang. Jadi tenang. Dia mari apa pun seronok. Allah bagi dia seronok, Allah tak bagi dia seronok. Ini sifat orang-orang yang sudah melazimkan diri dalam keadaan hidup bertuhan. Sebab itu bila Allah beri pada kita, semua nak balik rujuk pada Allah. Alhamdulillah. Yang tak sembahyang jadi bersembahyang. Yang dulu tutup aurat dah buka aurat, dah tutup aurat. Hari ini semua pakai purdah. Saya pakai purdah tadi. Pakai niqab. Yang buka aurat dah habis PPE, Personal Protection Equipment, PPE. Habis tutup berlapis-lapis. Kerana takut. Takut apa? Takut mati. Sedangkan neraka lebih panas daripada kematian dunia. Tapi memandang selapis itu menyebabkan dia rapuh dalam pemikiran dan pengimbangan dia. Allahu Akbar. Kita pukul 7, saya sampai 66, 50 pergi ke pasar gitu. Maknanya lepas subuh, tak ada kuliah, terus pergi pasar. Sebab nak cepatlah, kita pun ada program. Tapi nak sebutnya, bila kita pergi, orang dah beratur panjang. Yang boleh mengajar orang beratur sampai beratur tepi ikan ni, virus je. Yang boleh mendidik orang ni, jadi berdisiplin, virus je. Menyebabkan orang ni tinggalkan arak hari tu sebab PKP, virus. Zina jadi tenang, lorong Haji Tayyib, virus. Las Vegas, tempat perjudian dunia, jadi tenang, tak ada manusia, virus. Dalam keadaan Allah datangkan, subhanallah, dalam keadaan Allah mengawal dalam keadaan kehidupan kita supaya balik kepada Tuhan. Mulalah dekat Jerman, minta masjid-masjid dilaungkan azan dekat loudspeaker kat luar. Dekat Itali, orang Islam sembahyang dekat tepi jalan. Orang yang bagi pakai baju seksi, slow koyak-koyak, yang rambut dia macam-macam, tiba-tiba solat, mengikut movement pergerakan solat. Bukan dia tahu itu perbuatan solat, sebab rasa takut, mula mencari Tuhan. Orang Islam sembahyang. Ini semua kerja apa? Ini semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika awal Mac hari itu, saya di Turki lagi, ada urusan. Mula cerita pasal Wuhan ni, sampai sahabat saya dia orang Turki. Orang Turki ni kadang nama je, memang dia orang Islam, tetapi tatu banyak.
Tattoo kan. Tattoo ni kalau tak silap rukun iman ke-7 bagi dia kadang-kadang. Punyalah teruk. Sebab tu tak pelik tengok orang Turki banyak tattoo, laki-laki dan perempuan. Satu trend dia hari ni. Orang Islam. Tak pelik kalau tengok orang Turki tak solat. Biasa. Kawan saya tak solat. Di awal-awal Mac hari tu, dia kata, bila saya kata, berbual. Hang dulu, dia kata, hang ada buang kedah. Dia kata, hang dulu kerja mana? Dia gelak-gelak, dia kata, aku dulu kerja kat Wuhan. Bila Wuhan ni sibuk dengan COVID-19, aku pun balik lah. Dia gelak-gelak, gurau dengan saya. Tiba-tiba, mak dia, suspected COVID-19. Dia yang tak solat ini, dia telefon saya, Ustaz, tolong doa Ustaz, walaupun aku tak sembahyang. Mak aku menangis-nangis dia. Ketika itu kita nak balik pada siapa? Kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada orang dia tak boleh balik. Kerana hati dia sudah dipatri menjadi gelap, hitam, pekat dan likat. Dia tidak boleh balik kepada Allah. Sedangkan hidup kita perlukan bertuhan. Hidup kita mengabdi diri kepada Allah. Surah Az-Zariyat ayat 56 jelas menunjukkan bahawa hidup mesti bertuhan. Cuma nak mencari Tuhan yang mutlak itulah manusia keliru. Sebab itulah kita yang dapat pagi ini duduk bersama dalam keadaan kita menghadapi ujian-ujian Allah ini. Kita ambil sebagai satu tanda syukur kita. Kita rindu balik untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan. Sebab itu peluang dia datang sekali saja. Sebab itu penyesalan dia akan berlaku di hujung. Di USJ ni saya nak tanya, penyesalan di sini dia datang awal ke hujung? Di sini. Awal. Subhanallah. Nak belajar boleh? Penyesalan tak pernah berlaku di awal. Di hujung. Orang tua pesan, sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Betul? Jangan sampai nanti disebutkan bila sampai ke mahsyar besok, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Allah, kami dah dengar, kami dah lihat, kami dah yakin. Balikkan semula kami ke dunia. Kami nak beramal dengan amal yang soleh. Jawapan dia takkan boleh. Dunia ketika itu sudah tiada, sudah Allah musnahkan sama sekali. Dibacakan oleh Tok Imam tiap-tiap hari Jumaat. Surah As-Sajdah juga. Dalam menafsirkan ayat ini, ulama kata, tidak ada hukuman, tak jatuh senten lagi. Baru ditunjukkan dosanya yang banyak. Dosa itu yang sekarang ini gaib. Ditunjukkan dalam bentuk benda berjongkong-jongkong, berbukit-bukit, bergunung-gunung, hancur luluh mukanya menjadi debu-debu yang halus. Allahu Akbar. Yang kita pahala yang tak nampak, datang kuliah ni dapat pahala tak nampak, akan ditunjukkan dalam bentuk benda berjongkong-jongkong. Kalau itu emas lah, Ustaz, saya emas tak banyak lah kat rumah, suami saya adalah beli semalam dalam 10 jongkong je. Agak-agak macam mana? Suami kita balik hari ni yang sempena anniversary, I belikan you lah, tak banyak lah, 10 jongkong mas. Saya rasa keluar rumah tu sewil je. Kalaulah pahala itu Allah gambarkan dalam bentuk gunung-gunung emas. Allahu Akbar. Orang yang solatkan jenazah, orang yang soleh, dia solat jenazah, dia dapat satu gunung Uhud sebesar Uhud emas. Bagi yang sampai ke kubur, dia hantar dapat 2 gunung. Tiba-tiba kita dengar orang meninggal dekat Masjid Al-Falah, kita buat tak tahu, tak ambil cakna. Sebab tu nak tahu kita mati besok meriah atau tidak, tengok ketika hidup kita. Kalau orang mati kita tak terasa meriah untuk meraihkan kematian dia, ziarah dia, solat jenazah, iring ke kubur, besok kita mati pun orang buat donor saja, kata mak saya. Atuk saya kata don't know. Maksudnya kita tahu kita besok macam mana. Sebab tu untung orang yang selalu berdampingan dengan masjid, baik solat, baik program, baik kuliah, besok dia meninggal meriah. Saya kuliah di Masjid Al-Khairiyah. Kuliah dia macam biasalah, 500 orang penuh. Bila meninggal seorang muslimat, dia selalu datang kuliah. Dan meninggal pula pada waktu duha. Kita boleh berhenti solat sunat kuliah ni, kita turun solat duha, sambung balik. Orang tak lari. Saya tak perlu ambil attendance, tak perlu.
Tapi nak cerita rezeki dia, dia solatkan lebih daripada 40 orang yang soleh. Sebab tu bila mana orang tu baik dekat dengan agama Allah, kita ni dengar dia meninggal paling tidak Al-Fatihah. Paling tidak kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan nanti kita mati orang sebut Alhamdulillah. Kan? Ustaz, budak yang meninggal Ustaz, yang rempit selalu curi selipar kat masjid. Takkan kita nak kata innalillah? Sebab hati manusia, apa pun kita doa yang baik orang yang meninggal, tetapi setengah orang tak boleh sebab hati ni Allah miliki. Kan? Sebab tu kadang-kadang kita buat benda yang tak berapa hebat, tapi bila mati dikenang-kenang. Ustaz, sejak dia ni tak ada orang mati baik. Sejak dia meninggal tu Ustaz, tak ada orang nak cuci tandas surau. Ada orang dia datang 2-3 pagi bersihkan tandas surau. Orang datang subuh bersih tandas. Orang tak tahu siapa yang buat sampai dia meninggal. Bila dia meninggal tak ada orang nak cuci lagi sebab dia buat orang tak tahu. Maknanya kalau kita meninggal disebut kebaikan-kebaikan. Sejak dia meninggal Ustaz, tak ada orang Ustaz nak bersihkan kapet masjid. Tapi jangan kita meninggal orang sebut benda yang tak baik. Sejak dia meninggal Ustaz, duit masjid tak hilang. Jangan. Wa na'udzubillah. Sebab itu ini nilai. Sebab tu hidup ini Allah jadikan kepada kita sebagai satu penapisan tu tadi. Ringkas yang kedua, Allah nak mengajar kita, nak memperkukuhkan konsep hidup berilmu. Konsep hidup berilmu. Jadi bila mana tak boleh bergerak, hidup kita itu dengan ilmu yang terbatas apa yang kita ada. Dalam nak mengurus hidup kita, mengurus masa kita, mengurus harta kita, semua tu dengan ilmu. Mengurus agama kita juga dengan ilmu. Dalam peristiwa yang berlaku baru-baru ini, Allah nak mendidik orang laki-laki secara khusus kepada kehidupan mereka hidup berkeluarga dengan usratun muslimatun. Dengan itu keluarga Islam. Allah nak didik laki-laki yang di bawahnya ada isteri, di bawahnya ada anak-anak. Jadi bila mana PKP tak boleh keluar, dia bergantung kepada kekuatan ketua keluarga. Macam mana dia menguruskan keluarganya dengan ilmu. Sehingga keluar kat Facebook. Apa dia? Rumah macam neraka. Kenapa timbul benda ni? Timbul perkataan-perkataan ini bila mana kita tidak ada pengisian di dalam rumah. Sedangkan dalam keadaan tak boleh keluar itu, Allah nak beri peluang pada kita. Pertama, muhasabah diri sendiri. Cuba tengok diri kita, tengok ilmu kita mengurus keluarga. Kadang-kadang sampai satu tahap, Ustaz, saya dah kahwin 40 tahun Ustaz, suami saya tak pernah jadi imam. 40 tahun tak pernah jadi imam. Bila kena dengan COVID-19, semua solat jadi imam, termasuk solat hari raya. Sehingga timbul isu hari itu, makmum dia peluk, dia cium imam solat tarawih. Suami dia memang boleh cium. Nak sebutnya apa? Dalam keadaan macam mana kita mengurus rumah tangga agar rumah tangga menjadi rumahku syurga Allah, jangan rumahku syurgaku. Rumahku syurga Allah bila mengikut lunas-lunas yang Allah nak, yang Allah mahukan dalam kehidupan kita. Sebab itu bila rumah ada program, tak timbul jemu, tak timbul rasa lemas, rasa tak selesa. Sebab rumah kita penuh dengan program yang kita susun. Semuanya dengan ilmu. Kita menguruskan masa kita, menguruskan masa anak-anak kita. Kita bahagikan pengurusan rumahnya, masanya, akademiknya, agamanya, solatnya. Semua kita uruskan termasuk makan dan minumnya. Dalam tempoh PKP, Allah uji bersama. Sebab tu cabaran. Baru kita selama ni menumpang masjid, menumpang surau. Subuh lari masjid, lari surau. Tiba-tiba mari pula tak boleh pergi surau masjid. Allahu Akbar. Bagi yang nak membina diri, membina. Bagaimana yang dianya semakin tak berubah, tak berubah. Yang semakin teruk, semakin teruk. Dalam keadaan dia penapisan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, saya sejak PKP Ustaz, Alhamdulillah, saya dengar kuliah Ustaz. Dulu sibuk kerja. Lah ni tak ada kerja, bukalah macam-macam Facebook. Nak dengar apa? Quran. Nak ustazah apa? Aisyah. Nak ustaz apa? Anas. Nak kuliah mana? Tepuk dada tanya selera. Sehingga kan ada program 2-3 pagi dengan geng ustaz. Dah semua buat program maghrib, subuh, geng ustaz ambil pukul 3 pagi.
kita buat 1 juta istighfar, kau cerah masa depan. Kita buat 1 juta istighfar. Kita buat 1 juta istighfar. Hari itu 1 juta istighfar. Ketika itu kemuncak dia. Orang tak tidur malam. Orang bangun dalam keadaan sama-sama kita beristighfar. Kita banyak dosa. Kita rujuk balik pada Allah dengan dosa-dosa kita. Moga-moga Allah merahmati kita. Allah angkat wabak ini sebagai ujian dengan tidak panjang masanya. Kita sama-sama, kita bersihkan diri kita. Kita buat 1 juta istighfar. Sambutan cukup luar biasa. Kenapa? Ketika itu manusia yang beriman tertekan. Dia kembali rujuk pada Allah. Dia nakkan Tuhan. Dia rasa dirinya perlu balik kepada Allah. Dia rasa hopeless. Dia kata helpless. Dia rasa tak berdaya. Dia rujuk balik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru dia rasa bila timpa musibah, sesungguhnya kami ini milik Allah. Sesungguhnya kepada Allah kami dikembalikan. Kemana nak balik kalau balik bukan balik kepada Allah? Lalu kita pun mengajak manusia sama-sama balik kepada Allah. Inilah yang kita buat. Yang kedua tu tadi, kita memperkukuhkan ilmu pengurusan hidup kita, dunia dan agamanya. Khususnya kepada ayah, khususnya kepada suami. Ini yang kedua. Yang ketiga, solat. Solat. Jadi bagi ketua keluarga, dia tengok diri dia, solat dia, rukun kauli fi'linya, rukun qalbi tu kita dekat hati. Wallahu a'lam, satu saja niat kita. Tapi baru kat situ kita rasa di sana kurang, di sini kurang. Bila mana kita ada ilmu tu tadi, kita perlu lagi perbanyakkan, perlu ada peningkatan. Sebab tu iman kita tak sama tau. Iman ini boleh bertambah, boleh berkurang. Iman yang dah ada ni Allah boleh tambah, Allah boleh tambah. Cuba baca surah Al-Kahfi, apa Allah sebut? Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Ayat 13 tak silap saya, surah Al-Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Dan kami beritahu pada kamu wahai Muhammad, sebelum kamu ada raja yang zalim, dia ajak rakyatnya menyekutukan Allah. Lalu terdapat 7 laki-laki pemuda, sifatnya fityatun. Dia tak menerima raja yang menyekutukan Allah. Pertama, sifat dia muda. Kedua, amanu, beriman. Wazidnahum huda. Setelah beriman, Allah tambahkan lagi petunjuk, Allah tambahkan lagi iman. Untuk menghadapi raja yang jahat, rakyat ketika itu menyekutukan Allah. Tiba-tiba 7 orang ni faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Dan sesungguh Tuhan kami, Tuhan langit dan bumi. Kami tidak akan menyekutukan dia. Dengan penambahan iman, dia kuat berhadapan dengan tribulasi yang kuat. Sebab itu kita punya sembahyang tak mungkin sama. Sebab itu kekhusyukan seseorang tak mungkin sama. Orang yang memahami Al-Fatihah maknanya dengan orang tak faham, bagaimana mungkin sama? Orang yang takbir Allahu Akbar, dia takbir tu Allah Maha Besar tu, ketika itu dia dah memahami perkataan Allahu Akbar, lain semua kecil. Ketika dia takbir itu, angkat tangan itu simbolik bagi menyerah diri. You are under arrest. Dah angkat tangan ni tanda surrender. Perkataan Muslim menyerah. Mukmin meningkat lagi penyerahan itu dengan menambah keimanan. Muhsin, ihsan lagi atas lagi. Orang ada, orang tak ada, dia sembahyang sama je. Konsistensinya, istiqamahnya, khusyuknya. Start Allahu Akbar, dia fokus dengan sembahyang dia, percakapan selari dengan hati dan pemikiran dia, sampai Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Hatinya semua bersama Allah. Kemuncak solatnya, innas solata tanha anil fahsyai wal munkar.
Solat dia mencegah perbuatan keji dan mungkar. Solat yang baik, yang khusyuk, bukan pada waktu solatnya, bahkan setelah solatnya dia tak melakukan kemungkaran. Kesan daripada khusyuk yang ada dalam hatinya, perbuatannya, pemikirannya, seluruhnya sejajar, selaras dengan apa disebut. Mari pula doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, solat aku ya Allah, ibadah aku ya Allah, hidup aku, mati aku ikut Islam ya Allah. Aku tak ambil yang lain ya Allah. Ekonominya Islam, sosialnya Islam, masyarakatnya Islam, munakahatnya Islam, semuanya jenayah aku ikut Islam. Aku tak mengaku ya Allah selain daripada agamamu itu satu cara hidup. Ini yang disebut inna dina indallahil Islam. Sebab tu nak tahu orang itu sampai kepada hakikat dan makrifat, tengok pada syariatnya. Semakin banyak, semakin cantik pelaksanaan syariat dalam hidupnya, menunjukkan bahawa dia ialah orang yang menghayati, yang kenal Tuhan. Orang yang banyak ketaatan itu sebagai tanda orang yang kenal siapa dirinya hamba, dia kenal siapa Tuhannya. Sebab itu bolehkah kita kata orang tak sembahyang? Ustaz, saya ni sampai kepada peringkat saya ni arifin, cerah masa depan. Nabi yang begitu tinggi martabatnya, Nabi solat sampai Nabi meninggal dunia wafat. Siapa kita yang bukan Nabi mengatasi Rasulullah dalam solatnya, dalam puasanya, dalam haji umrahnya, dalam kehidupan kita? Siapa kita yang mengaku kita umatnya mengatasi Rasulullah dalam kehidupan kita? Itu kita boleh baca dan boleh kita lihat, kita muhasabah diri kita. Sebab itu solat kita PKP diajar bukan saja diri kita solat, kita solat pada awal waktu, kita susun waktu solat, kita manage dia. Dan solat berjemaah, kita train anak-anak kita. Dalam keadaan bukan saja solat yang wajib, kita tambah yang sunat. Tak cukup yang sunat, yang rawatib sebelum selepas solat, tambah pula mari PKP tak ada kerja, tambah pagi-pagi solat sunat duha. Tak cukup dengan itu, malamnya isyak kita tambah dengan witir, paling tidak 1 rakaat. Tapi hari ini habis Ramadan orang tinggal witir walaupun 1 rakaat. Allah package-kan mari tarawih, tak pasal-pasal jadi imam tarawih. Dalam keadaan mari pula hari raya, ada imam-imam solat sunat hari raya. Selama ini tak pernah tertinggal takbir, terlupa takbir 7 ke 8, 8 ke 5. Dalam keadaan Allah mendidik kita tentang solat sahaja. Lalu benda ini merupakan muhasabah dalam solat. Yang seterusnya sahabat-sahabat mendidik menjadi imam, menjadi bilal. Kita train anak-anak kita. Yang keempat, dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalluha. Allah sebut dalam surah Muhammad ayat 24. Tidakkah mereka itu mentadabur Al-Quran, ataupun dalam hati mereka terdapat kuful, terdapat solek-solek, kunci-kunci yang dipatrikan sehingga dia tidak boleh memahami Al-Quran. Sebab itu Quran bukan saja dibaca, bukan saja dipahami. Quran itu perlu ditegakkan. Orang yang baca Quran, Nabi kata alladzi yaqra'unal Quran wa huwa mahirun bihi ma'a sifaratin kiramin barara. Orang yang membaca Al-Quran, dia mahir dengan Quran. Orang ini dibangkitkan besok bersama malaikat yang namanya sifarah, malaikat yang kiram, yang mulia, al-bararah, yang membawa kebajikan. Level dia malaikat. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'ta wa syaqun alaihi falahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran, yang dia tu tak mahir, dia tak, dia terzak-zak, tergagap-gagap. Alladhi. Apa alladhi? Alladzina ngam-ngam, keluar Jawanya. Alladzina ngam-ngam ta'alaihim, keluar Jawanya. Maksudnya apa? Yang gagap-gagap itu juga ada kebaikan. Apa dia? Sebab dia membaca, dia susah tapi dia sayang Quran. Dia cinta Quran. Dia berusaha nak baca walaupun dengan kepayahan,
kerana pahala membaca satu, pahala dia baca dengan susah satu. Orang ini dua ganjaran. Allahu Akbar. Ketika mana PKP ini, tiba-tiba masa yang panjang kita rasa kosong, isi dengan tengok TV, dengan cerita-cerita movie dan sebagainya. Ada orang memanfaatkan dengan Quran. Ustaz, dengan keberkatan PKP saya boleh baca Quran Ustaz. Menangis dia. Saya boleh menghafal Quran Ustaz. Saya dapat baca surah itu, surah ni Ustaz. Sempena PKP saya hafal surah Sajadah, surah Insan, surah Yasin Ustaz. Surah Tabarakalladzi, suratul Mulk saya dapat hafal Ustaz dengan keberkatan PKP Ustaz. Menangis dia. Mata kita ni, tengoklah Quran, bacalah Quran walaupun satu ayat sehari. Kerana Quran ini kita takut kita nak baca nanti tiba-tiba kita buka Quran. Quran kita baca ialah lembaran putih. Quran situ Allah sudah ambil balik. Kita nak baca Quran, Quran sudah tidak ada lagi di dalam mushaf kita. Putih, putih, putih. Ketika itu hanya tersisa dalam hati dan jiwa orang-orang yang menghafaz Al-Quran. Sahabat-sahabat sekalian, bagi orang yang anak dia, cucu dia hafal Quran, Ustaz, saya jahil Ustaz. Tapi PKP Ramadan, saya ada cucu seorang hafal Quran, dia imam Ustaz. Anak saya imam Ustaz. Anak saya jadi imam Ustaz. Saya duduk kat belakang sebagai ayah, saya rasa hina sangat Ustaz. Hatta 70 sahabat Nabi yang nak masuk dalam liang lahat bagi syuhada Uhud. Nak masuk dalam liang lahat, Nabi susun, Nabi ambil kira yang mana Quran paling banyak dalam dada, Nabi masukkan dulu. Yang kedua, yang ketiga, hatta nak masuk dalam liang lahat yang mati syahid. Sahabat-sahabat faham tak mati syahid? Mati syahid ini, orang yang mati syahid ini masuk syurga tanpa hisab. Dia tidak disembahyang, tidak dimandikan. Sembahyang solat jenazah untuk orang mati itu tidak dapat nak mengimbangi pahala mati syahid. Besarnya nilainya. Mati syahid dia masuk syurga tanpa hisab. Nabi kata 70 umatku, 70,000 umatku masuk syurga tanpa hisab. Dalam keadaan tidak dihisab. Orang yang soleh duduk pada padang mahsyar, kata ulama, 50,000 tahun akhirat. Bukan duduk dalam aircon, menyandar dekat kerusi, ada aircon sejuk, ada air, pakai baju, menonjit dalam keadaan uryanan telanjang. Bukan duduk, bersila, berdiri, menonjit atas jari kaki masing-masing. Berapa lama? 50,000 tahun. Bila cerita pasal telanjang, Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, kami akan memandang antara satu sama lain. Lalu kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, keadaan ketika itu terlalu dahsyat, kamu tidak sempat untuk memandang orang di kiri kanan kamu. Dalam surah Al-Jasiyah, melutut hina memandang ke atas, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. 50,000 tahun duduk dalam keadaan menanti. Kita duduk sejam kuliah pun dah tak tahan Ustaz bila nak sebut wabillahi taufik wal hidayah. Bagaimana akhirat, kiraannya semua dalam keadaan dengan nilai yang besar. Kan? Tebal kulit ahli neraka itu ialah 3 hari perjalanan. Besar gigi taring ahli neraka itu, sebiji giginya sebesar bukit Uhud. Dalam keadaan siksaannya cukup luar biasa. Seteruk-teruk dunia dihukum gantung lepas mati selesai. Akhirat Allah seksa dan terus seksa dan terus seksa. Dalam keadaan Allah perasakan, fadhuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kamu yang mendustakan siksaan neraka, hari ini aku tunjukkan pada kamu. Dalam keadaan ini, apa yang kita harapkan? Tiba-tiba mati yang mulia ini nak masuk di dalam kubur pun, Nabi mengambil kira siapa yang paling banyak menghafaz Al-Quran. Mulianya Quran, sahabat-sahabat.
Rugi ke kita kalau ada anak seorang, kita hantar dia hafal Quran? Rugi ke kita anak kita dia doktor, dia hafal Quran, dia engineer hafal Quran? Tak rugi. Kita nampak nanti dalam keadaan kesannya bukan sekarang. Tak rugi. Jangan merasa rugi. Saya Ustaz ada 5 orang anak. Bungsu ni tak berapa pandai sangat Ustaz. Hantar sekolah Ustaz boleh. Dah tak pandai kau hantar sekolah aku, buat apa? Kau ingat orang hafal Quran ni tempat-tempat rejected item apa? Anak murid saya bukan tempat begitu. Anak murid saya hafal Quran, lepas tu ambil SPM, kita buat fast track SPM. Mereka ni tak pernah belajar matematik. Sekolah rendah kadang-kadang ada yang darjah 2. Macam mana sains dan maths mereka dapat A? Mereka belajar 9 bulan saja fast track SPM. Sebab mereka ada Al-Quran dalam dada mereka. Tetapi ada mak ayah datang, Ustaz ada akademik. Dia tak faham cara kita susun. Berikan Quran yang paling payah, yang belakang akan ikut. Quran ini payah. Sebab itu kalau orang apa Quran dia faham. Orang yang apa Quran satu payah, menjaga lagi payah. Dia tak boleh macam orang biasa. Dia tak boleh hidup macam orang biasa. Saya tengok tok-tok guru, subhanallah. Pelajar-pelajar kita hantar South Africa. Tok guru mereka sehari ulang 10 juzuk Quran. Pagi-pagi dengan Quran. Paling tidak 5 juzuk. Kemudian 6 hari 30 juzuk. Hari ke-7 ulang balik 5 juzuk yang pertama. Tak boleh makan sebarangan. Tak boleh tidur sebarangan. Tak boleh bermain-main. Kena mengingat Quran, baca Quran, kena ingat Quran. Untuk mengingat dengan jumlah yang banyak, dia bangun malam. Solat tahajud panjang, nak jaga Quran. Rasulullah solat tahajud seorang-seorang 6 juzuk baru Nabi rokok. 6 juzuk. Sahabat Nabi Huzaifah ibn Yaman, aku mengikut Nabi solat satu hari. Nabi baca Fatihah, Nabi sambung Al-Baqarah, Nabi sambung dengan surah, lepas Al-Baqarah disambung dengan surah Ali Imran, kemudian disambung dengan surah An-Nisa. Baru Nabi sujud. Buka Quran, surah An-Nisa juzuk berapa? 6. Baru Nabi rokok. Sahabat Nabi terasa berat. Sahabat Nabi terasa berat. Abdullah Ibn Mas'ud kata, aku ikut Nabi solat sehingga rasa apa? Aku rasa nak tinggalkan Nabi. Aku nak buat jahat. Apa yang kau nak buat wahai Abdullah? Dia kata, aku nak tinggal Nabi. Aku rasa aku nak duduk. Aquda wahadzaran Nabi. Aku tinggal Nabi solat. Lamanya Nabi solat. Sahabat-sahabat, untuk mendapat kejayaan itu satu perkara yang sukar. Lalu kita kena sebut antaranya dengan sebab PKP itu, mula kita tengok Facebook, kita susun keluarga kita tak boleh mengajar, kita buat teknologi baru canggih hari ini, boleh mengajar, boleh online, macam-macam Zoom meeting, akhirnya boleh belajar dalam keadaan Allah uji dengan Quran, dalam keadaan bila mana mari PKP. Sehingga dalam keadaan ini, yang saya poin yang kelima saya ambil, dia ada 10 poin, cukup yang terakhir yang kelima. Kita terlebih masa dah kita dalam injury time ni. Poin yang kelima saya iaitu puasa. Bila mari Ramadan, ia merupakan gambaran yang Allah nak jadikan pada kita Ramadan setiap hari. Macam hari Jumaat, dia datang sekali seminggu. Kita nak jadikan setiap hari kita Jumaat. Kita susun dengan paginya, bangunnya sebelum subuh, kita susun solatnya, kemudian kita susun dengan wiridnya, dengan zikirnya, dengan Qurannya, duha. Mari pula duha, mari solat Jumaat bagi yang lelaki-lelaki. Kemudian kita susun pada hari ini. Sebab maghrib nanti berakhirnya Jumaat. Hari ini hari yang sangat mulia. Allah jadikan seminggu. Ramadan bulan yang sangat mulia. Allah jadikan sebulan daripada 12 bulan. Ini merupakan syiar Islam. Dan Allah nak orang beriman ni ambil benda ni, grab. Sebab apa? Dia datang tidak selalu. Jumaat ini Nabi kata, Man mata yaumal jum'ah au lailatil jum'ah. Siapa yang mati hari Jumaat atau malam Jumaat. Maknanya bermula maghrib semalam, malam Jumaat. Maghrib hari ini, habis Jumaat. Siapa mati hari Jumaat atau malam Jumaat, maka illa waqahullahu min azabil qabri. Allah angkat azab kubur.
Perasan tak dalam PKP ni ramai tok-tok guru meninggal? Ustaz Semai Kamus, kebanyakan tok-tok guru meninggal, saya perhatikan termasuk orang yang soleh hari ini dalam PKP meninggal hari Khamis malam Jumaat. Disusun begitu. Saya ziarah sahabat Ustaz Azian dekat Taiping. Dia punya jantung 20% dah berfungsi, tapi bila saya ziarah dah lama tak jumpa. Sama belajar dulu kat Pakistan. Dia tengok saya, dia nak cakap tapi tak boleh cakap. Dah masuk ini dah. Dia tengok, saya dah faham dia cakap apa. Dia kenal lagi. Dia kata, datang kau, dia kata dia. Terima kasih kerana ziarah. Dia sakit dalam keadaan apa? Hari Jumaat dia meninggal. Saya cakap kat abang dia, saya kata jangan kamu tinggal. Sama-sama belajar, abang pun sekali saya kata jangan tinggal. InsyaAllah kata dia, anak jaga dia. Sebab ada tanda-tanda dia nak pergi. Kita bukan Tuhan, tapi orang macam ni jangan tinggal. Dalam keadaan apa? Hari Jumaat juga. Sebab itu sahabat-sahabat, bila mari Ramadan, puasa itu merupakan kaedah wajib yang Allah sunatkan supaya ibadah puasa itu berterusan. Sebagaimana Quran kita pegang hari itu, Ramadan boleh habis satu hari 2 juzuk, 2 juzuk, 2 juzuk. Kenapa bila lepas Ramadan satu ayat pun tak boleh baca? Kenapa tak boleh diteruskan? Sebab kita tidak membawa semangat Ramadan di luar Ramadan. Begitu juga dengan puasa. Sebab itu lepas saja daripada hari raya yang haram berpuasa, ada puasa nama dia puasa 6. Puasa 6 ni sebenarnya Allah nak refresh balik semangat puasa kita. Dan bila mari PKP tak ada open house, tak balik kampung. Hari raya, hari paling menarik ialah raya tahun ini. Dekat dapur, telur goreng, kicap tamin, orang pun tak tahu kita makan apa hari raya. Don't worry, be happy. Kenapa nak susah-susah diri? Allah tahu kita susah, duit tak ada. Allah tahu tak nak memberatkan kita. Dijadikan kita dalam keadaan yang mudah-mudah saja. Tak pakai baju raya, pakai pelekat baju pagoda pagi, solat sunat raya pun sah juga, tutup aurat. Dalam keadaan tidak ada open house, lepas hari raya pertama straight boleh puasa 6. Tak pernah berlaku dalam sejarah kita. Selalu kita buat last minute is the best. Nak habis Syawal baru teringat nak puasa. Sahabat-sahabat, ini anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala supaya semangat Ramadan itu sentiasa segar. Sebab puasa 6, lepas tu Isnin Khamis, lepas tu hari-hari putih 13, 14, 15. Kejap lagi ni mari pula Zulhijjah. 9 Zulhijjah itu puasa antara puasa terbaik. Setahun selepas dan sebelum, dosa Allah hapuskan orang yang betul-betul puasa dengan mencari keikhlasan kepada Allah. Ini cara Allah nak mengajar dan mendidik kita. Ini cara yang terbaik supaya semangat puasa itu sentiasa segar dalam hidup kita. Ini amalan-amalan daripada PKP, dia plus dengan Ramadan. Allah nak jadikan kehidupan kita paling tidak 5 benda kita muhasabah dalam kehidupan kita. Dan dalam tempoh yang diberikan kepada saya ini, dan kita pun dah makan masa sikit. Dan insya-Allah kalau ada rezeki kita sambung lagi sampai poin yang ke-10. Sebab muhasabah ini dia akan berterusan sehingga bila-bila. Boleh deh? Boleh. Cuma akhirnya perkongsian. Malam ni saya akan ke Sabah. Saya akan ke Sabah sebab geng ustaz Sabah, cawangan Sabah, kita ada buat surau di dalam pedalaman dan juga kita ada buat dakwah center di Sabah. Sabah konsep dia kita banyak Islamkan orang dan ada 10 keluarga ni mualaf. InsyaAllah sebab kita tak boleh kita orang Semenanjung pergi sana dakwah balik. Kena ada orang sana yang kena ada ilmu boleh mendidik orang sana. Bahasa dia faham, ilmu dia kena ada dikemas seorang sana. Jadi maknanya ini program-program yang kita buat. Dan saya ucapkan jutaan terima kasih lah kepada sahabat-sahabat yang sentiasa menyokong. Jadi saya mengharapkan mudah-mudahan kita dapat yang pertama ni program korban kita masih dibuka sampai 28 Julai. Kita ada program dalam Malaysia saja. Pulau Pinang ada, Kelantan, Melaka, Johor, Pahang. Tapi Sabah kita nak lebihkan pada Sabah sebab mereka yang baru peluk Islam ni kita nak raikan jiwa mereka.
Hari tu bila PKP, geng Ustaz, kami tak malam kami mesyuarat, berjumpa. Walaupun PKP, kami minta surat daripada KKM, kami buat macam-macam projek. Kan? Sebungkus nasi sejuta kesyukuran. RM7 sebungkus nasi. Mula-mula kami buat 50 bungkus, akhirnya 1050 bungkus production. Orang infak RM1, RM7, kita dapat bagi frontliner, orang-orang susah. Orang ambil nasi macam gini, bergigil tangan. Terima kasih Ustaz, terima kasih Ustaz, dapat makan. Meleleh air mata kita. Apa yang kita boleh buat ialah pemikiran kita. Bila kita ada usaha untuk membantu orang, bukan sebab kita ada duit. Kita buat sekilo ikan selaut kasih, RM8 sekilo. Kita beli 400 kg ikan daripada nelayan yang susah, kita edar kepada 400 biji rumah yang susah di Kedah. Selama sebulan lebih, 2 bulan, beratus ribu, nasi tadi beratus ribu dengan kos dia, dengan cara macam tu. Dan nak raya 3 hari, kita sembelih lembu, sekilo daging penyeri lebaran. Sampai kat rumah, saya doa malam tadi, Ustaz, bangun malam, nak makan apa hari raya? Tiba-tiba Ustaz hantar sekilo daging kat rumah, dapat makan. Sebenarnya bukan usaha kita pun, orang-orang yang menyumbang. And saya target 4 ekor lembu hari tu, 3 hari sebulan raya, dapat 20 ekor lembu. Dan dengan kuasa, dengan izin Tuhan, kita ceramah, ustaz-ustaz ceramah online page, kemudian orang sumbang dalam geng ustaz, kita hantar ke Sabah, kita hantar ke Johor, hantar ke Pahang. Semua itu hasil daripada sumbangan ramai. Sebab itu kerja-kerja ini kita kena semarakkan bersama. Jadi siapa yang nak masih lagi kita buka untuk korban satu bahagian RM680. Boleh tengok page geng Ustaz Cintakan Ulama. Kita tengah live ni dalam geng Ustaz ni. Dekat 400 view. 400 ni. Dalam keadaan ini orang melihat kita. Kita nak sebut apa yang kita buat. Bukan nak tunjuk dah, tapi nak sebut apa kita buat, apa orang bagi, je nampak perkembangan dia cantik. Lalu kita akan lebihkan pada Sabah. Malam ni saya akan pergi Sabah. Hari Ahad saya akan jumpa Mufti Sabah. Kalau boleh nak jumpa Ketua Menteri Sabah dalam program dakwah kita. Dan dia susun program-program di sana. Dan saya akan buat live nanti, tuan-tuan, puan-puan, sahabat boleh tengok perkembangan dia. Apa yang kita buat dekat Sabah. Kita pulun sungguh. Mudah-mudahan orang peluk Islam, kita ada saham kat situ, Islamnya kekal, dia merebak untuk kebaikan. Saya alu-alukanlah. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, saya dalam rangka membina sebuah madrasah di kampung Sungai Pinang, Pulau Indah, Selangor. Dekat Kelang atas sikit tu. Ada sahabat kita, dia wakafkan 1 ekar tanah. Jadi dalam peringkat documentation, saya sedang tengah uruskan paper-papernya. Jadi insya-Allah saya akan bina di situ. Jadi pelajar saya yang saya dah hantar ke South Africa, mereka akan balik, mereka akan sambung kerja saya. Kerja saya, dan insya-Allah supaya kita mati besok berpadalah. Kita pulun juga dalam keadaan penuh kepayahan, kita cuba insya-Allah. Jadi siapa yang nak menyumbang pagi ni untuk madrasah ini, insya-Allah kalau tak ada arah melintang, nama dia Madrasah Khairiyah, madrasah kebaikan. Dan Khairiyah juga nama mak saya. Jadi insya-Allah kita nak bina di Selangor. Kat Johor dah siap dah. Sekolah saya tu saya buat dalam 8 tahun. Pelajar saya ada 400 lebih sekarang. Ada staf 85 orang. Yang tu pengurusan Johor, insya-Allah sahabat-sahabat kita uruskan, dan insya-Allah saya fokus pada Selangor. Dan baru-baru ni ada yang nak wakaf tanah di Ijo 12 hektar untuk geng ustaz. Kalau jadi kat situ kita nak buat perkampungan ilmu, raudah. Geng ustaz kita buat rumah-rumah, kita buat masjid, kita buat tempat pengajian, kita buat macam-macam lah, kita buat macam-macam. Kita buat satu perkampungan. Jadi kita bersantai-santai dengan ilmu, insya-Allah. Kalau diizinkan dapat kat Ijuk 12 hektar. Kalau diizinkan. Setakat ni tak ada lagi jawapan. Jadi orang baru angin-anginkan. Jadi sebenarnya orang nak infak banyak, nak wakaf, tapi nak bangunkan bukan senang. Satu sekolah mahu 6 juta. Duit itu kita kena cari. Dalam keadaan itu kita mengharapkan sumbangan sahabat-sahabat untuk kita bekerjasama. Jadi 2 perkara sajalah untuk
untuk korban 681 bahagian. Lembu ni lembu besar, saiz B insya-Allah. Yang dekat Selangor saya akan sembelih dekat Banting. Kita akan buat live. Macam itu saya sembelih lembu dekat Banting, dekat pusat penyembelihan untuk kita edarkan ke tempat-tempat yang memerlukan, yang susah untuk menghadapi hari raya, orang terkesan dengan PKP. Ustaz-ustaz ramai yang susah. Cuma sahabat-sahabat dia tak faham. Ustaz-ustaz susah, ramai susah. Cuma mereka tak mengadu kat Facebook lah dan mengadu kat Allah. And dalam keadaan itu kita memahami. Dalam keadaan dia susah, kita nak bantu, dia kata ada lebih susah. Allahu Akbar. Menitir saya mata kita. Jadi yang keduanya, siapa nak menyumbang pagi ni untuk madrasah lah insya-Allah. Izinkan saya Ustaz Salahuddin Nasir juga menolong sikit-sikit kan. Jadi supaya kita dapat imarahkan rumah Allah, bumi Allah insya-Allah dengan ilmu. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatlah kepada kami dengan apa yang kau ajar pada kami. Ajarlah kepada kami ya Allah dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ampunkan dosa kami yang banyak ya Allah. Siapa yang dapat mengampunkan dosa kami kalau bukan Engkau? Ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami ya Allah. Ampunkan dosa mereka ya Allah. Engkau angkatkan azab kubur mereka ya Allah. Engkau lapangkan kubur mereka ya Allah. Engkau terangkan kubur mereka ya Allah. Kau jadikan kami ni anak-anak yang berbakti kepada mereka ya Allah. Ampunkan dosa suami kami ya Allah. Suami yang menanggung dosa-dosa kami sejak kami diijab kabulkan. Ampunkan dosa isteri kami ya Allah. Isteri yang banyak bersabar dengan karenah kami ya Allah. Ampunkan dosa anak-anak kami, adik-beradik, sahabat, jiran-jiran kami. Ampunkan dosa khususnya tok-tok guru kami, para alim ulama kami yang tidak jemu-jemu membimbing kami ke arah jalan petunjuk-Mu. Ampunkan dosa ya Allah seluruh umat Islam yang kami kenal, yang kami tak kenal. Jadikan anak cucu zuriat keturunan kami anak-anak yang soleh dan soleha, beriman dan bertakwa, mendirikan solat, menutup aurat, tahu membaca Al-Quran. Anak-anak yang boleh memandi, mengkafan, mendirikan solat jenazah untuk kami. Anak yang boleh mengusung keranda kami ke kubur. Anak yang boleh ya Allah memimpin tangan kami ke syurga-Mu. Anak-anak yang boleh menjadi penyejuk mata kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami tidak takut wabak-Mu ya Allah. Yang kami takut Engkau tak ampunkan kami kalau kami mati ya Allah. Kemana kami nak pergi dengan dosa kami yang banyak ya Allah. Dengan dosa yang membukit ini ya Allah. Dengan dosa yang melangit ini ya Allah. Kami takut ya Allah Engkau tak ampunkan dosa kami ya Allah. Siapa kami meminta-minta ya Allah. Siapa kami merayu-rayu padamu ya Allah. Tetapi ya Allah Engkau memerintahkan kami meminta. Engkau menjanjikan permintaan kami dimakbulkan. Kami angkat tangan kami yang penuh dosa ini ya Allah. Kami menagih janji tersebut. Jangan Kau ambil daripada kami kalau kami tersilap. Jangan Kau ambil daripada kami dosa kalau kami terlupa ya Allah. Jangan Kau beri kepada kami ujian seperti ujian yang Kau beri kepada orang sebelum kami yang gagah perkasa ya Allah. Kami tidak berdaya ya Allah. Jangan Kau uji pada kami ya Allah dengan ujian yang kami tak mampu pikul ya Allah. Rabbana la tabluna fa innaka in balautana fadahtana wa hatakta astarana wa azabtana. Wahai Allah, jangan Engkau uji kami. Kalau Engkau uji kami, Kau akan buka kelemahan kami. Engkau akan koyakkan tabir-tabir kelemahan kami. Dan Engkau akan azab kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.